Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi bersama-sama mengimarahkan majlis ilmu kita pada hari ini. InsyaAllah, saya Nur Azia Nadia binti Azinun akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Pahala Mentaati Ibu Bapa Melebihi Jihad Fisabilillah. Ramai tak sedar, jarang bertanya kabar kepada orang tua di kampung itu dikira sebagai menderhaka. Ramai anak yang tidak mengaku apabila dituduh menderhaka kepada orang tua mereka. Namun, siapa yang dapat menafikan kebenaran ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpulkan bahawa termasuk dosa besar yang kedua selepas syirik ialah apabila seseorang melupakan tanggungjawab menjaga kedua orang tua mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Surah Al-Isra ayat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan mengenai dosa besar ini di dalam sabdanya yang bermaksud, "Mahukah kamu aku kabarkan tentang dosa besar?" Kami, yakni sahabat, menjawab, "Ya, tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Ada 3, yaitu menyekutukan Allah, menderhaka kepada kedua ibu bapa, dan ucapan dusta dan kesaksian dusta." Baginda mengulanginya berkali-kali sehingga kami berkata, mudah-mudahan baginda diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Semua anak mengaku mereka sudah memenuhi hak kedua ibu bapanya. Walaupun hati tak merindui, jauh sekali khawatir, sedih dan pilu mengenang keuzuran kedua orang tua, pemegang kunci syurga mereka di akhirat nanti. Bahkan anak dunia itu seolah-olah tidak mahukan akhirat. Lantas mereka lalai dan lupa akibat mengejar cita-cita dunia, sehingga tak tersisa sedikit pun ruang untuk ayah dan ibu di dalam hati. Hati yang sentiasa sibuk memberi kesan pada wajah mereka yang kian suram apabila berdepan dengan ayah dan ibu. Mereka lebih rela menjadi tanda-tanda dekatnya kiamat dengan berlaku derhaka daripada harus menanggung beban hidup bersama orang tua. Pelbagai alasan dicipta untuk menghalalkan keuzuran mereka daripada menjaga ibu dan bapa. Tetapi di sudut hati nurani anak-anak manusia, siapakah kiranya yang boleh melepaskan diri daripada kenangan kasih sayang sewaktu kecilnya? Mereka juga berselindung di sebalik amal soleh yang lain. Sebahagiannya adalah ahli tahajud, setia membaca Al-Quran, ahli masjid, istiqomah mengerjakan haji dan umrah, ahli sedekah dan puasa. Tetapi membuat hati ibu bapa mereka menangis, jiwa mereka terdera, dan impian hari tua yang indah bagi mereka hancur berkecai. Padahal keutamaan berkhidmat kepada orang tua adalah melebihi pahala jihad fisabilillah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Saya bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Baginda bersabda, "Solat pada waktunya." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Baginda bersabda, "Berbuat baik kepada kedua orang tua." Saya bertanya, "Kemudian apa lagi?" Baginda bersabda, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ironinya, mereka mengejar pahala ibadat sunat, tetapi yang wajib ditinggalkan. Kewajiban berkhidmat kepada ibu bapa mereka dianggap bukan ibadat, melainkan hanyalah adat kehidupan manusia. Maka jika mereka lalai mengingati kedua-duanya, tidak ada kekesalan di dalam hati, tidak rasa berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semua ini tidak disedari, melainkan apabila kedua-duanya kembali ke rahmatullah. Lalu anak-anak itu secara tabi'inya menjadi ibu bapa dan generasi yang baru.
dia merasai sakit menjaga dan mendidik anak-anak seperti ibu bapa dahulu. Akhirnya dia sadar betapa siksa, diderhaka dan dibuang bagaikan Al-Quran yang usang. Pelbagai takrifan diberi ulama mengenai tanda-tanda derhaka kepada orang tua seperti memutuskan hubungan dengan tidak mahu menziarahi mereka, tidak memberi nafkah, tidak memenuhi hak-hak mereka, dan tidak mentaati mereka pada hal yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kasih sayang yang paling ikhlas tanpa syarat hanyalah kasih sayang seorang ibu bapa. Anak-anak yang soleh dituntut untuk membalas jasa mereka dengan adab dan akhlak yang baik. Kadang-kadang seulas senyuman dan kata-kata yang lembut itu sudah jauh lebih berharga daripada uang ringgit dan barang berharga. Namun tidak dinafikan juga kepentingan hadiah adalah sebagai pengikat jiwa. Sikap mementingkan diri sehingga membiarkan ibu bapa hidup susah di sebalik kemewahan seorang anak sememangnya menunjukkan sifat yang tidak mengenang budi. Jika boleh dihitung berapa juta ringgit yang mesti dibayar, sudah tentu jasa ibu bapa tidak akan terbayar dengan sebarang jenis mata wang pun di dunia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.